Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang yang diceritakan bahawasanya sesungguhnya seorang badui datanglah ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah ia bahawa sesungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah Ta'ala, dan aku percaya dengan dikau, dan tiada aku benarkan akan dikau melainkan dengan mukjizat yang dipertunjukkan kepada aku. Seorang Arab Badui datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, engkau ni diutuskan oleh Allah menjadi rasul, membawa petunjuk kepada manusia, membawa petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dia kata, aku percaya, dengan syarat tunjukkan kepada aku satu mukjizat. Ini permintaan orang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta petunjuk. Petunjuk dia apa? Mukjizat main-main kat aku. Tidak, aku tak percaya. Ini biasalah tuan-tuan, kita berhadapan dengan manusia ni macam-macam benda. Selagi dia tak nampak dengan mata kasar dia, selagi dia tak tengok, selagi tu dia tak percaya. Bukan kata Nabi orang tak percaya, Tuhan pun orang tak percaya. Dia kata kalau Tuhan tu ada, awak mai tunjuk nak tengok. Nak tengok Tuhan duduk tak mana, nak tengok. Ini setengah orang digunakan akal dia. Tapi Nabi ni manusia baik. Dia layan Arab Badui ni. Apa kata Rasulullah? Bersabda baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau kehendaki? Nak minta petunjuk apa? Maka kata Arab Badui tadi, maka engkau suruh pokok kurma yang dah mati ni datang kepada engkau. Kalau betul engkau ni Nabi, buat mari pokok kurma yang dah mati ni. Maka ada di hadapan mereka pada masa itu sepuhun pokok kurma yang dah kering, yang dah mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat laki-laki tadi, pergi dekat pokok tadi dan kamu kata dekat dia bahawa Muhammad panggil. Nampak tuan-tuan? Nabi kata pergi kat pokok tu, cakap dekat dia Nabi Muhammad panggil. Maka Arab Badui tadi pun pergilah kepada pokok kurma tadi sambil berkata, hai pokok kurma, perkenankan olehmu Muhammad bahawa sesungguhnya dia telah memanggil akan dikau. Maka bergerak-geraklah pokok kurma tadi daripada belah kanan, tercabut akar dia, naik ke atas. Bergerak pula belah kiri, tercabut pula akarnya, dan pokok tadi berjalan mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia tuan-tuan dipanggil sebagai mukjizat. Inilah dia mukjizat. Dia kata tak masuk akal Ustaz, pokok berjalan. Memang benda yang tak masuk akal itu mukjizat. Benda yang tak masuk akal dalam dunia ni banyak. Ada yang dipanggil sebagai sihir. Yang tu kamu percaya pula, David Copperfield tu kamu percaya pula. Itu sihir. Cuma sihir itu dipelajari, dituntut dengan setan, diajar oleh syaitan. Itu sihir. Benda pelik. Gantung gambar, buh dalam botol, pusing. Pecah botol ke bawah, pengsan anak Haji Bakhir. Ini cerita Labu Labi. Gambarnya jatuh di sini, kenapa pingsan di sana? Itulah nama dia sihir. Benda pelik, percaya pula pada sihir. Ada benda pelik namanya irhas, yang Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada para nabi sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diutus menjadi nabi, sebelum resmi jadi nabi, dah berlaku benda-benda pelik. Maka itu dipanggil sebagai irhas. Nabi Muhammad bila dia berjalan, awan ikut dia. Pelik. Kita kalau berjalan, awan mana ikut? Awan memayungi Rasulullah. Itu benda pelik. Kita yang ikut COVID. Lain tuan-tuan. Apa yang peliknya? Makin jatuh pula mikrofon ni tuan ni. Betul ke ni? Ni mic dia Ustaz. Betul Ustaz no? Buka ni nak.
Baik. Kemudian ada benda pelik dipanggil sebagai ma'unah, iaitu pertolongan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi pada siapa-siapa saja pun yang Allah nak bagi. Benda pelik, jatuh daripada tingkat 16 tak mati. Tak logik pada akal kau jatuh tingkat 16, kau jatuh atas rumput kau boleh berjalan. Ya. Biar betul kau. Iya. Makna sekali itu saja. Ma'unah. Jangan besok dia buat demonstrasi pula. Tak percaya besok aku buat lagi. Mampu ya. Besok bagi dah. Ma'unah tu sekali itu saja. Pertolongan Tuhan. Benda pelik. Tengok pada aksiden tu gaya mati habis dah. Pakak-pakak mati dah. Tengok kereta tu betul-betul duduk di bawah lori. Tak nampak apa dah. Bila diangkat lori tadi, ada lagi hamba Allah 2 orang dalam kereta tu tak mati. Tu nama dia ma'unah. Pelik. Benda yang pelik. Yang keseterusnya tuan-tuan dipanggil karamah. Kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada orang baik. Pelik juga. Yang kita duduk dengar, duduk berjalan atas air. Dulu-dulu ni, ulama-ulama, wali-wali kita duduk berjalan atas air, boleh seberang sungai. Tuan-tuan pergi ke Malin Nawa, pergi ke kampung Tualang Sekah. Di Tualang Sekah tu ada tempat Tok Guru alim, tuan-tuan. Jepun tak boleh masuk kampung Tualang Sekah zaman Jepun dulu. Pakak berenang dalam sungai, berenang dalam laut. Padahal di situ mana ada laut. Rupanya dia orang nampak macam laut, pakak duk berenang tentera tu. Padahal situ tuan-tuan hutan lombong semua. Ini yang dikata karamah. Last sekali baru disebut sebagai mukjizat. Dia tak dipelajari, dia tak dituntut, dia dapat kepada para nabi, para rasul, sebagai membuktikan bahawa mereka itu adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nama dia apa? Nama dia mukjizat. Jadi kalau ada orang mendakwa bahawa dia adalah nabi, tanya dia, apa mukjizat kamu? Di Selangor dulu ada nabi, dia letak jawatan lah. Nabi resign tuan-tuan. Tanya dekat dia, apa mukjizat kamu? Suruh dia pergi kat pokok kelapa sawit, suruh pokok ada berjalan, boleh tak? Tobatlah tak boleh, sebab dia bukan nabi. Yang Nabi Muhammad ini disuruhnya pokok tu berjalan, datang pokok tu dekat Nabi, siap bagi salam lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Nabi jawab, dibaginya salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang tak? Pokok kurma berjalan, kemudian cakap bagi salam. Kalau kita jadi Arab Badui ni terkejut apa tuan-tuan? Tak tenganga kita, pokok boleh bercakap. Maka bila tengok saja keadaan pokok tu bercakap, Islam Arab Badui ini, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Maka bersaksilah dia bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan engkau wahai Muhammad adalah rasul. Maka dia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia apa? Kafah. Okey, cukup lah. Tu saya tunjuk ayat lain lah. Tak payah. Kafah tu maknanya cukup. Sebab tu guru-guru kafah, jangan buat nama cikgu kafah, nanti gaji murah. Nama kafah, cukup lah gaji banyak ni. Tak cukup lah, mana cukup. Tukar nama lain, laisa kafah, tak cukup. Dia kata kafah, cukup. Aku tak mau tengok lah. Aku percaya dah bahawa kau ni rasul, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menyuruh pokok tadi balik ke tempat dia, dan pokok tadi pun kembali balik. Pergi reverse ke belakang, patah balik. Badui tu tengok lagi. Apa keinginan Arab Badui tadi tuan-tuan? Keinginan dia kata, ya Rasulullah, aku ni minta satu mukjizat yang orang lain tak pernah minta. Aku minta, dan engkau makbulkan permintaan aku ya Rasulullah. Sekarang ada satu lagi benda yang aku nak minta izin daripada engkau ya Rasulullah. Izinkan kepada aku untuk sujud di belakang, sujud kepada engkau. Sudah sujud di belakang tiap-tiap kali semayang, lepas tu aku nak sujud pada engkau pula. Orang Badui tadi minta nak sujud pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia rasa besar.
Nabi memperkenankan permintaan dia, Nabi ikut apa yang dia minta, dia rasa dia besar sangat permintaan tu dia makbulkan, dia rasa besar sangat hati ini, dia nak sujud dekat Nabi. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berkata, tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah Taala. Tak boleh kita sujud melainkan hanya kepada Allah sahaja. Tak boleh sujud sesama manusia, tak boleh sujud sesama makhluk. Jangan duk sujud pada matahari, pada batu, pada pokok, pada kayu. Tak boleh pada matahari, tak boleh sujud sebab ada orang yang pergi sujud pada matahari. Percaya pada matahari sebagai Tuhan. Kata Rasulullah, tak boleh. Kita hanya boleh sujud pada Allah. Dan kata Nabi, jikalau harus bagi seseorang bahawa sujud selain daripada sujud kepada Allah, nescaya aku akan suruh sekalian perempuan sujud bagi suaminya kerana membesarkan hak suami mereka itu. Kata Rasulullah, kalaulah orang boleh sujud pada orang, aku akan suruh isteri sujud pada suami kerana membesarkan hak suami. Sebab tak boleh sujud. Abang-abang jangan balik kat rumah pula. Ni nampak ni, Nabi suruh isteri sujud pada suami. Sujud kat aku bukan, jangan buat hal lah. Nabi kata kalau boleh, pasal besarnya hak suami.